Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah bersama-sama kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, di atas kasih sayangnya yang mana Allah itu bersifat dengan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih kepada sekalian hamba-Nya dan lagi maha mengasihani kepada hamba-hamba-Nya yang beriman. Yang mana Allah telah sediakan kita kemudahan untuk kita mensucikan diri kita demi meraih cinta dan kasih sayang Allah, keredaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Yang mana maksud dia, sesungguhnya Allah mencintai, mengasihi, menyayangi orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan dirinya. Jadi tuan-tuan, sedarilah kita bahawa segala apa yang Allah perintahkan kepada kita, khususnya berkaitan dengan rukun Islam, yang mana kita akan pelajari pada hari ini berkaitan dengan puasa, ianya merupakan salah satu kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk mensucikan diri kita demi mencapai kasih sayang dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, pada hari ini, pada kali ini kita nak menyentuh, nak menyambung lagi hadis-hadis berkaitan puasa, yang mana ianya mengenai dengan hadis kelebihan bulan Ramadan. Jadi kita sambung hadis yang seterusnya, yang mana hadis itu berbunyi, wa huwa syahrus sabri was sabru thawabuhul jannah wa syahrul muwasati wa syahrun yuzadu fi rizqil mu'mini fih man fattara fihi sha'iman kana maghfiratan lidhunubihi wa itqa raqabatihi minan nar wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ay yanqusa min ajrihi syai'un. Yang mana maksudnya, hadis ini berbunyi, bulan Ramadan juga adalah bulan kesabaran. Hadis ini jelas menunjukkan kepada kita bahawa bulan Ramadan ini menuntut kepada kita banyak bersabar. Yang pertama, bersabar daripada melakukan segala perkara-perkara yang membatalkan puasa. Contohnya makan dan minum pada siang harinya, melakukan perkara-perkara yang dibenci Allah, perkara-perkara yang mengurangkan pahala puasa Ramadan. Jadi semuanya itu memerlukan kesabaran kepada kita untuk menjauhi, untuk memelihara diri kita daripada melakukan perkara-perkara tersebut. Sedang kesabaran itu pahalanya ialah syurga. Allah, Nabi menerangkan kepada kita, siapa yang banyak bersabar, pahalanya ialah syurga. Dia juga bulan untuk masing-masing bersedekah dan memberikan bantuan. Jadi Nabi dah kata bulan Ramadan ini adalah bulan untuk kita perbanyakkan memberi sedekah dan memberikan bantuan. Jadi kita ni ada masa, ada harta, kita ada kekuatan, lalu kita sumbangkan kepada orang ramai, kita berikan pertolongan, tak kisah sama ada dari segi kewangan ataupun kata-kata ataupun perbuatan, pertolongan dan sebagainya. Kerana apa? Nabi kata bulan Ramadan ini juga adalah bulan yang menuntut kita memperbanyakkan bersedekah dan memberikan bantuan. Dan juga bulan yang padanya ditambahkan rezeki orang-orang yang beriman. Jadi
Bulan Ramadan ni adalah bulan yang sangat beruntung bagi orang yang beriman, yang mana Allah kata Allah akan tambahkan rezeki kepada orang yang beriman. Jadi maksud dekat sini, orang beriman akan dapat lagi banyak pahala, dilipat gandakan banyak pahala lagi pada bulan Ramadan. Jika di luar bulan Ramadan mereka telah melakukan banyak ibadah, tetapi apabila mereka melakukan ibadah dalam bulan Ramadan, maka ianya akan dilipat kali gandakan berbanding bulan-bulan yang lain. Sesiapa sahaja yang menjamu seseorang yang berpuasa untuk berbuka puasa, maka perbuatannya yang baik itu menyebabkan dia diampunkan dosa. Yang pertama, jika dia memberikan jamuan makan berbuka puasa kepada orang yang berpuasa, pertama dia akan dapat diampunkan dosanya. Segala dosanya yang kecil akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika tiada dosa kecil, maka ianya akan meringankan dosa besar orang tersebut. Jika tiada dosa besar, ianya akan menjadi peninggi ataupun penaik darjat seseorang itu apabila masuk ke dalam syurga. Yang kedua pula, menjadi penebus dirinya daripada neraka. Jadi puasa ini dapat memberi syafaat, memberi pertolongan kepada pengamalnya daripada menerima ancaman neraka. Seterusnya, dia pula akan mendapat pahala seperti pahala orang yang berpuasa yang dijamu itu dengan tidak mengurangkan pahala orang itu sedikit pun. Jadi orang yang berpuasa ini dah pastilah mendapat pahala orang yang berpuasa. Lalu dia memberi jamuan makan kepada mereka yang berpuasa. Dan dalam hadis ini menyebut mereka akan menerima pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa dikurangkan sedikit pun pahala. Itulah antara kelebihan, 3 kelebihan yang Allah berikan dalam bulan Ramadan. Seterusnya hadis yang berbunyi, qalu ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yufattaru as-sa'ima. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'tillahu hadha ath-thawab man fattara sa'iman ala tamratin aw ala syarbatin ma'in aw madqatin laban. Hadis ini menyambung hadis sebelumnya yang mana berbunyi, sahabat-sahabat baginda bertanya, ya Rasulullah, kami semua bukanlah orang yang ada sesuatu untuk menjamu orang-orang yang berpuasa. Sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW ini semuanya adalah orang-orang yang tawaduk, tidak mementingkan harta. Maksudnya tidak memiliki harta yang banyak. Lalu mereka pun berasa gusar, berasa bimbang. Mereka tidak ada makanan-makanan atau minuman yang boleh dijamukan kepada orang yang berpuasa. Lalu mereka bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Rasulullah SAW pun menerangkan Allah Ta'ala akan memberikan pahala yang tersebut, pahala seperti orang yang berpuasa kepada sesiapa yang menjamukan makanan kepada orang yang berpuasa, sama ada dengan sebiji buah tamar, iaitu kurma, atau segelas air sejuk, atau dengan sedikit susu yang bercampur dengan air. Jadi hadis ini menerangkan bahawa memberi makanan ataupun minuman kepada orang yang berpuasa yang boleh membawa kita kepada pahala seperti orang yang berpuasa tanpa dikurangkan sedikit pun pahalanya, ialah dengan minimum sekurang-kurangnya memberi sebiji buah tamar ataupun buah kurma, ataupun segelas air, ataupun sedikit susu yang bercampur dengan air. Jadi maksudnya sedikit susu yang bercampur dengan air. Apa-apa makanan atau minuman yang kita berikan kepada orang yang berbuka puasa pada bulan Ramadan dengan niat ikhlas kerana Allah Ta'ala, maka dia akan memperolehi pahala seperti orang yang berpuasa. Seterusnya hadis menerangkan lagi, man khaffafa an mamlukihi fi ghafarallahu lahu wa'ataqahu minan nar. Maksud dia, sesiapa yang meringankan beban kerja khadamnya, iaitu orang gajinya dalam bulan Ramadan, akan diampunkan Allah dosanya dan dibebaskan daripada neraka. Jadi
kita ni sebagai majikan ataupun orang yang memiliki pekerja, sama ada orang gaji ataupun pekerja yang diupahkan, yang diberi upah, maka apabila kita memberikan keringanan kepada pekerja bawahan kita, maka Nabi Muhammad SAW menjelaskan mereka ini akan diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dibebaskan daripada neraka. Seterusnya hadis berbunyi, wastakthiru fihi min arba'i khisal khoslataini turduna bihima rabbakum wa khoslataini la ghina abikum anhuma fa ammal khoslatani allatani turduna bihima rabbakum fa syahadatu an la ilaha illallah wa tastaghfirunah wa ammal khoslatani allatani la ghina abikum anhuma fatas'aluna Allahal jannah wa ta'udzuna bihi minan nar. Yang mana maksud dia, banyakkanlah kamu mengerjakan 4 perkara dalam bulan Ramadan. Nabi kata kepada kita, bila masuknya bulan Ramadan, maka perbanyakkanlah 4 perkara tersebut, iaitu yang 2 perkara jika dilakukan akan mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan 2 perkara lagi jika kita lakukan akan memberikan kita perkara benda-benda yang sangat kita perlukan. 2 perkara yang dilakukan untuk mendapatkan keredaan Allah. Yang pertama ialah mengucap asyhadu an la ilaha illallah. Nabi kata demi nak mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita kena lakukan perkara ini dalam bulan Ramadan dengan memperbanyakkan mengucap asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian perbanyakkanlah beristighfar, memohon ampun kepadanya dengan menyebut astaghfirullah. Jadi dalam hadis ini menyebut kalau kita nak mencapai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka perbanyakkanlah membaca asyhadu an la ilaha illallah dan perbanyakkanlah membaca beristighfar kepadanya astaghfirullah. Kemudian hadis ini menyebut 2 perkara lagi yang sangat-sangat kamu perlukan, itu ialah pertama, banyakkanlah memohon kepada Allah Ta'ala supaya dimasukkan ke dalam syurga dan berlindung kepadanya daripada azab neraka. Jadi hadis ini menyebut kita perkara yang sangat-sangat kita perlukan, maka kita kena mohon dalam bulan Ramadan ini, seperti mana yang dianjurkan, memohon supaya kita dimasukkan ke dalam syurga dan dihindari daripada azab neraka, sebagaimana doa yang selalu kita baca dalam solat tarawih. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Doa yang memohon kepada syurga dan memohon supaya dijauhi daripada neraka. Seterusnya hadis ini, ada hadis lagi yang berbunyi, وَمَنْ سَقَ صَائِمًا سَقَهُ اللَّهُ مِنْ خَوْصِ شَرْبَةً لَا يَظْمَأُ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةِ. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, yang mana maksud dia dan selain itu sabda baginda lagi, sesiapa yang memberi minum seseorang yang berpuasa semasa berbuka puasa, Allah Ta'ala akan memberi minum kepadanya daripada kolamku, iaitu kolam Al-Kawthar, dengan sekali minum sahaja yang menjadikan dia tidak akan merasa dahaga selama-lamanya sehingga dia masuk ke dalam syurga. Jadi tuan-tuan, di sini hadis ini menjelaskan kepada kita, siapa yang memberi minum kepada orang yang berbuka puasa dalam bulan Ramadan, maka dia akan diberikan pula minuman kolam yang dikhususkan oleh Nabi Muhammad SAW yang dikenali sebagai Telaga Kautsar ataupun kolam Al-Kautsar. Maka siapa yang minum sekali minum sahaja air daripada air kolam Al-Kautsar, maka dia tidak akan dahaga selama-lamanya. Jadi tuan-tuan, itulah hadis-hadis yang telah kita bicarakan mengenai kelebihan bulan puasa. Semua hadis ini adalah datang daripada Nabi Muhammad SAW. Sebaiknya kita hendaklah yakin
Ianya merupakan perkara-perkara yang mendatangkan manfaat kepada kita, yang merupakan tuntutan kepada kita untuk memperolehi keredaan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah tuan-tuan, semoga hadis yang kita bacakan sebentar tadi memberikan motivasi kepada kita untuk kita berubah, untuk kita semakin yakin dan bersemangat untuk melaksanakan ibadah puasa dengan bersungguh-sungguh, dengan menjalani segala ibadah yang boleh mendatangkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk datangnya daripada kelemahan saya sendiri. Kita akan sambung lagi majlis ilmu kita ini pada siri yang akan datang. Insya-Allah kita tutup majlis kita ini dengan ucapan, dengan bacaan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.